salatan wa salaman lazimaini wa mutalazimaini ala habibina al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada malam ini dalam keadaan yang sihat sejahtera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menggandakan kenikmatannya kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat terus melakukan kebaikan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekitar 15 minit lebih kurang pada malam ini kita akan mentadabbur dua ayat. Ya, kita akan mentadabbur dua ayat daripada surah Yusuf ini insya-Allah, ayat 24 dan 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Maksud ayat yang ke-24 ini, dan sesungguhnya benar-benar perempuan itu sangat berkeinginan kepadanya. Maknanya perempuan yang mana Yusuf berada di rumahnya itu menghendaki Yusuf, maknanya sangat berkeinginan, rasa nak sangat untuk melakukan sesuatu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda daripada Tuhannya. Maknanya bukan Nabi Yusuf pun ada keinginan yang sama, tak. Maksudnya dia nak bersama dia ada satu keinginan, perempuan itu untuk berkeinginan dengan Yusuf, dan Nabi Yusuf Allah memperlihatkan kepadanya satu tanda. Ya. Tanda di sini ahli tafsir menyebutkan tanda keimanan. Maknanya Allah tunjukkan kepada Nabi Yusuf tanda keimanan kepada dia. Lalu Nabi Yusuf tidak ada keinginan. Ya. Nabi Yusuf tak ada keinginan kepada dia. Kerana apa? Kerana Allah telah menunjukkan tanda keimanan itu. Dan demikianlah takdir kami. Kadzalika. Kadzalika linasrifa anhu su'. Demikianlah kami memalingkannya daripada keburukan dan kekejian. Maknanya dengan cara Allah memperlihatkan kepada Nabi Yusuf itulah, iaitu memperlihatkan tanda keimanan ke dalam diri Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dapat dipalingkan, maknanya terhindar, terjauh daripada perkara-perkara yang tidak baik ataupun perkara yang keji. Sebut sini dua perkara kan. As-su' iaitu perkara-perkara buruk, wal fahsya, perkara-perkara yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia, yakni Nabi Yusuf, termasuk dalam golongan hamba kami yang terpilih. Hamba kami yang terpilih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, wanita tadi ataupun perempuan yang Yusuf berada di rumahnya itu berkeinginan. Kita tengok ayat minggu lepas kan, apabila dia masuk je bilik tu, dia tutup pintu kan. Maknanya perempuan tu ada berkeinginan kepada Yusuf. Lalu bagaimana Allah selamatkan Nabi Yusuf daripada terjebak dengan perbuatan yang su', iaitu keburukan, kejahatan, dan juga al-fahsya. Fahsya di sini disebut perbuatan keji. Kan? Kalau kita refleks dalam satu ayat lain kan, ayat ini sentiasa dibaca oleh khatib semasa khutbah Jumaat. Khatib kata apa ayat Quran ni? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu, sembahyang itu mampu mencegah, ya, boleh mencegah, berkuasa mencegah. Tanha tu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.
Jadi perkataan yang saya nak highlight di sini ialah al-fahsya. Kan? Kita sebut perbuatan keji. Dan al-fahsya keji, satu lagi mungkar. Kalau orang tanya kita apa makna keji dekat sini? Kan? Banyak orang bila kita tanya dia tak tahu apa makna keji dalam al-fahsya di sini, maksudnya keji tu keji apa. Jadi bila kita rujuk tafsir, ada tafsir menafsirkan perbuatan keji di sini ialah perbuatan yang berkait dengan hubungan antara lelaki dan perempuan. Pendek kata, hubungan antara lelaki dan perempuan, sama ada zina ke, rogol ke. Jadi al-fahsya di situ maksudnya perbuatan yang keji. Keji itu maksudnya khusus kepada perbuatan itu. Kebanyakan ataupun semua ayat Quran merujuk ke arah al-fahsya bermakna keji. Keji itu maksud perbuatan hubungan lelaki dan perempuan yang tidak sah dalam Islam. Baik. Jadi apa pengajaran yang pertama kita dapat daripada ayat ini? Yang pertama ialah iman yang kuat. Jadi keimanan yang kuat dalam dada, dalam diri seseorang manusia itu dapat menjauhkan dia daripada melakukan perbuatan maksiat. Jadi kekuatan iman, kukuhnya iman dalam diri seseorang itu adalah senjata utama, benteng yang utama dapat mencegah manusia, dapat mencegah seorang hamba itu daripada melakukan maksiat kepada Allah. Jadi melalui ayat ini kita lihat Nabi Yusuf memperlihatkan kepada kita, menggambarkan kepada kita citra keimanan yang kuat yang ada pada baginda Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga orang kata sampai dah duduk di depan mata tu, maksiat tu dah duduk di depan mata, tetap tidak akan jadi apa-apa. Kerana apa? Benteng di dalam diri itu telah menjauhkan dia, iaitu iman tadi. Jadi kalau ayat ini kita tengok ayat ke-24, Allah kata laula an ra'a burhan rabbi. Burhan di sini tanda. Kalau Tuhan tidak memperlihatkan tanda kepadanya, di sini ahli tafsir kebanyakan menafsirkan tanda itu ialah tanda keimanan. Tanda keimanan yang ada pada Yusuf itu menyebabkan dia terselamat daripada terjebak dengan godaan ini. Jadi iman itu sangat penting. Kalau iman itu kuat, maksiat apa pun tidak akan terjebak, tidak akan lekat, ataupun boleh kita elak dan boleh kita jauhi. Tapi kalau tak ada iman, sikit je, cuat, orang kata cuat sikit je akan jadi apa pun maksiat. Itulah yang kita takutkan pada hari ini, pada diri kita, pada anak dan cucu cicit kita. Persoalan yang kita perlu timbulkan, bagaimana keimanan mereka. Jarang persoalan itu ditanya. Yang biasa ditanya ialah apa nak kerja nanti. Bila belajar aja, apa nak kerja nanti. Kan? Bukan kita tanya kepada dia bagaimana keimanan dia dengan ilmu yang dia belajar, bagaimana keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu persoalan. Baik, pengajaran yang kedua. Allah akan menolong para kekasihnya di saat-saat yang sulit dengan perkara-perkara yang dapat mengukuhkan pendiriannya. Ini sesangat saat yang sulit itu, berada di pintu ataupun di ambang maksiat. Tapi kalau dia adalah kekasih Allah, maka Allah akan pelihara dia. Kekasih Allah, pilihan Allah. Para nabi adalah kekasih Allah dan pilihan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaga. Jadi kalau kita pun nak menjadi kekasih Allah, maka kita pun nak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak tengok bukti keimanan Nabi Yusuf, bukti pendirian Nabi Yusuf yang kuat, balik kepada ayat 23, apabila mana perempuan itu menggoda Nabi Yusuf, apa yang dia ucap, apa yang dia kata? Qala ma'adzallah. Aku berlindung, aku mohon perlindungan kepada Allah. Dijauhkan daripada maksiat dan dosa ini. Nampak? Jadi ma'adzallah itu bermakna Nabi Yusuf ini hamba yang terpelihara, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah Nabi Yusuf termasuk salah seorang daripada golongan hamba Allah yang soleh. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia tergolong di kalangan hamba kami yang terpilih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah SWT memilih hambanya itu untuk menjadi nabi, untuk menjadi insan yang terpilih, maknanya Allah akan jaga, Allah akan pelihara dia. Baik. Yang keempat,
Sesungguhnya seorang manusia itu jika tidak ada pertolongan Allah, maka dia tidak akan tetap teguh dalam kebenaran. Jadi Nabi Yusuf AS adalah contoh manusia yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga baginda dapat teguh dengan pendiriannya sehingga terselamat daripada maksiat ataupun orang kata godaan wanita perempuan tadi. Jadi kita pun begitu, ya. Apa perkara yang kita capai, apa perkara yang kita buat, kebaikan apa yang kita lakukan, apa saja pujian-pujian ataupun benda yang kita buat pada ketika ini, baik macam mana pun, hebat macam mana pun, sebenarnya adalah daripada pertolongan Allah. Kita boleh selamat, boleh sembahyang, boleh melakukan ibadah, boleh menjadi orang yang baik adalah daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita pun akan hanyut seperti mana orang-orang yang hanyut suatu ketika dahulu. Baik. Jadi apa tindakan kita untuk ayat yang ke-24 ni? Tindakan kita yang kita boleh buat ialah kita memohon perlindungan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sentiasa kita baca Allahumma inni a'udzubika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Kita memohon Allah bantulah aku ala syukrik untuk mensyukuri segala nikmat-Mu, wa ta'atika dan untuk mentaatimu, wa husni ibadatik dan untuk melakukan ketaatan yang paling baik dan ibadah yang paling baik, menyempurnakan ibadah kepadamu. Jadi kita kena minta kepada Allah, kan. Tindakan kita yang kedua ialah mengutamakan redha Allah daripada menurut ataupun mengikut kehendak manusia. Maknanya kita letakkan apa yang Allah hendak itu nombor satu berbanding apa yang dikehendaki oleh manusia. Itu tadabbur ataupun tafsir ringkas daripada ayat yang ke-24. Kita masuk ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Dan kedua-duanya berkejaran ke arah pintu. Maknanya Nabi Yusuf dan perempuan itu berkejaran kedua-duanya ke arah pintu dan perempuan itu menarik bajunya, yakni menarik baju Nabi Yusuf daripada belakang sehingga terkoyak. Ya. Dua-dua lari. Nabi Yusuf lari, perempuan tu kejar dia. Macam tu. Ya, sebab disebut perempuan tu tarik dari belakang, kan. Bermakna Nabi Yusuf lari dulu. Okey, Nabi Yusuf lari, perempuan tu ikut belakang. Maknanya kedua-duanya berlari ke arah pintu. Perempuan itu menarik bajunya daripada belakang. Sehingga terkoyak. Sampai terkoyak. Bukan tarik saja, tarik kuat sampai terkoyak. Lalu tiba-tiba kedua-duanya mendapati suami perempuan itu berada di depan pintu. Takdir Allah pada ketika itu Al-Aziz datang. Kan? Buka pintu, tengok Al-Aziz buka pintu. Dua-dua terkejut tengok ada Al-Aziz di depan pintu. Dia, perempuan itu berkata, terus. Twist. Twist. 360 darjah. Tadi perempuan itu yang menggoda Yusuf, mahukan Yusuf, menginginkan sesuatu daripada Yusuf. Tapi bila sampai depan pintu, keadaan terbalik, terputar balik. Dia kata apa? Perempuan itu berkata, tengok. Adakah balasan terhadap orang yang berniat jahat terhadap isterimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Nampak? Seolah-olah Yusuf yang bersalah. Seolah-olah Yusuf yang menggoda. Seolah-olah Yusuf yang berkeinginan, yang berniat jahat, melakukan kejahatan kepada perempuan itu ataupun kepada isteri Al-Aziz. Jadi kita dapati di sini ceritanya itu berubah. Tadi dia dengan keinginannya, dengan apa yang dia buat, seolah-olah dia yang nakkan kepada Nabi Yusuf.
Tapi bila sampai depan pintu tengok-tengok ada Al-Aziz, jadi dia pun terbalik. Dia kata, apakah balasan kepada orang yang mahu berbuat jahat terhadap isterimu? Ada dua balasan disebut. Sama ada dia dipenjarakan, yang kedua atau dia diazab dengan azab yang pedih. Kan? Seolah-olah kita kata di sini dia seperti mempertahankan diri dia, kan, diri dia sendiri, dan terus yang pertama dia macam nak pertahankan diri tanpa soal, tanpa apa, terus dia kata keputusannya ialah kita penjara atau kita azab dengan azab yang apa, yang pedih. Maknanya Al-Aziz tak ada cakap apa-apa, belum kata apa-apa, jadi perempuan tu terus memberikan keputusan. Menarik ya cerita ni. Seolah-olah orang kata apa, kita tengok lakonan. Ya, seolah-olah satu lakonan tentang orang yang bersalah, tetapi dia pandai, dia memainkan wataknya, menampakkan bukan dia yang bersalah, orang lain yang orang lain yang bersalah. Jadi banyak lagi ya bukti-bukti yang lain, kita nak panjangkan pun masa terlalu mencemburui kita. Jadi azab, dia kata apa balasannya? Penjara atau azab. Bukan bunuh atau dibuang negeri. Kan? Kalau kita tak tahulah kan apa, tapi dia kata penjara atau seksaan yang pedih. Bermakna di situ sebenarnya Zulaikha masih menyimpan perasaan. Maknanya dia tak nak Nabi Yusuf mati. Dia tak nak Nabi Yusuf dibuang negeri ataupun hilang daripada pandangan mata. Sebab tu dia kata kalau pergi penjara masih nampak. Kalau kena rotan, kena seksa pun masih kena masih nampak lagi. Jadi begitulah. Begitulah jawapan perempuan itu apabila tiba-tiba nampak Al-Aziz muncul di depan mata. Okey, apa pengajaran dia? Ada 3-4 pengajaran juga. Yang pertama, Nabi Yusuf AS berusaha untuk menjauhkan diri daripada maksiat tadi. Ya, dengan lari ke pintu, itu makna itu usaha dia. Bukan duduk tercegat je. Bukan berdoa je. Tak. Lari. Menjauhi kawasan ataupun tempat ataupun daerah yang berlaku maksiat. Jadi kalau terjadi kepada kita pada ketika itu, apa kita nak buat? Kita kena cari jalan keluar. Maknanya kalau tempat tu ada maksiat ataupun berlaku maksiat di depan mata kita, orang kata bahasa kita caw. Pergi kita, nyah kita daripada tempat tu. Bukan kita duduk. Konon-konon kita boleh pertahankan diri. Tidak. Pergi. Jadi Nabi Yusuf buat itu. Lari ke arah pintu. Kemudian yang kedua ialah Al-Aziz, seorang yang mempunyai kuasa. Ya, itu bukti dia. Apabila isteri dia kata kita penjarakan dia atau kita seksa dia. Maknanya Al-Aziz boleh buat. Kalau nak penjara atau seksa, yang mana Al-Aziz pilih, nanti kita akan bincang pada ayat seterusnya. Tapi ini menunjukkan Al-Aziz ada kuasa untuk menjatuhkan apa-apa hukuman yang ditengok. Dia fikir sepadan. Yang ketiga, isteri Al-Aziz masih lagi menyimpan perasaan yang mendalam terhadap Yusuf. Buktinya melalui percakapan dia tadilah. Dia kata kita penjara atau kita seksa. Dia tak cakap pun bunuh ke, buang ke atau apa pun yang lebih dahsyat daripada tu. Kerana penjara ringan, seksa pun ringan berbanding dua yang lain. Yang keempat, wanita. Secara umum, wanita boleh mempengaruhi keputusan seorang lelaki. Yang mana sepatutnya lelaki lah yang akan menentukan satu keputusan. Tapi dalam beberapa kes, dalam beberapa bab, perempuan itu dia akan cepat-cepat memberi idea cadangan mempengaruhi seorang lelaki. Lelaki boleh buat keputusan, tapi kadang-kadang dia akan lemah dengan keputusan ataupun perkara yang dicadangkan oleh seorang wanita. Itu pun kalau lelaki itu tidak berfikiran panjang ataupun tidak ada kebijaksanaan di dalam berfikir dan memutuskan atau membuatkan apa-apa keputusan. Jadi ayat 24 dan 25 saja kita tadabbur pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapatlah beberapa pengajaran yang penting untuk kita ambil dan kita renung-renungkan. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi pada minggu depan untuk sambung ayat yang ke-27. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Saiful atas kesediaan berkongsi ilmu tadabbur surah Yusuf itu mengenai dan melalui ayat 24 dan ayat 25 mengenai godaan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan itu pengajaran buat kita perlulah berusaha dahulu agar Allah SWT berikan kita perlindungan, kemudian barulah bertawakal untuk bersabar kepada Allah SWT dan atas segala kejadian buruk yang menimpa sebelum turunnya
bantuan dan rezeki dari Allah SWT. Semoga ianya memberikan kita kefahaman dan mengambil ibrah darinya. InsyaAllah dalam kesempatan kita ada lagi bersama-sama dengan Ustaz untuk tadabbur sambungan tadabbur seterusnya. Dan Ustaz, kita tangguhkan dahulu surat tadabbur ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Amin ya semua. rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Barakallahu fikum. Okey, Waalaikumsalam waalaikumsalam Jumpa warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Ya, jumpa lagi Ustaz. Dan okey, baik.